Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi memberkati program kita pada petang ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Yang berbahagia Datuk Dr. Amin bin Senin, mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia merangkap pengasas program CDN hashtag Cikgu Bantu Cikgu. Baik, yang dihormati Dr. Ihsan bin Ismail, penyalaras CDL PGB, merangkap pensyarah IAB Instek. Tuan-tuan dan puan-puan, para peserta CDL pada hari ini, bersyukur pada kehadrat ilahi kerana kita dapat berjumpa lagi pada siri CDL, siri yang ke-23 pada hari ini. Baik, sinar mentari nampak ceria bertukar wajah sepanjang masa. Bertemu kita di alam maya, bicara santai tapi bermakna. Bersyukur kita kehadrat ilahi dengan limpah dan rahmatnya kita dapat berjumpa pada hari ini. Okey. Hari ini kita akan sama-sama mendengar perkongsian Tuan Jackson Siga, Pengetua SMK Limbanak, penampang dari Sabah. Okey, kita akan sama-sama mendengar perkongsian daripada beliau berkaitan dengan inovasi penggunaan inovasi dalam bidang ICT sebenarnya. Okey. Baik, terlebih dahulu kita kongsi dulu apa yang dihasilkan oleh Tuan Pengetua Jackson Siga ni sebelum ini ya. Yang pertama, model ERSA, Introduction Model. Yang kedua, Effective Learning Strategy. Yang ketiga, model PAGKK, Sekolah Abad ke-21. Yang keempat, Ensiklopedia Sekolah Digital. Yang kelima, model Project Based Learning, VLE. Yang keenam, modul buah, iaitu singkatan daripada Ciku, Nenas dan Durian. Baik, yang ketujuh, model Proof Prog Asia Foundation. Yang ke-8, formatif dan interaktif consultation, model FIC. Yang ke-9, pembangunan aplikasi mudah alih. Dan seterusnya kita tengok kat sini ya. Tuan Jackson banyak menghasilkan inovasi yang lain-lain seperti dalam e-hadir murid, e-hadir staff, kebun nuri nutrisi, vertigasi lada, WorkBee, sistem pengurusan tugasan murid, Presto, pembelajaran digital, Innova, aplikasi pengurusan murid, kemudian My Canteen, tempahan makanan di kantin, Innova Shop, aplikasi operator kantin dan koperasi. Yang ke-10, yang tadi anak-anak dia. Ini anak-anak, ini tajuk besar, penulisan buku. Tajuk buku Project Based Learning, Manual Handbook. Kemudian The Experience, Project Rintis, Project Based Learning. Kemudian tajuk besar untuk kajian tindakan. Tajuk kajian tindakan Pesona Bintang, Komsas. Kemudian kajian tindakan pembangunan bertingkat, BM singkatannya. Kemudian bulatan minda, singkatan juga BM. Kemudian ARE, ARE bahagian Komsas. Kemudian tajuk besar lagi bahagian pembentangan berkaitan dengan implementation of smart school in Malaysia. Kemudian International TS25 Colloquium. Jadi kita tanpa melengahkan waktulah. Okey, saya sebenarnya tak sabar sebab bila tengok
latar belakang sumbangan ataupun inovasi yang cikgu ataupun Tuan Jackson buat ni memang bagi saya memang menarik, sebab saya bidang digital ni memang saya memang explore dari dulu lagi lah, dari mula-mula jadi cikgu, walaupun masa tu orang tak tak explore. Mungkin disebabkan saya ni khusus Meskom dulu kat universiti. Okey, tanpa melengahkan waktu, kita jemputlah Tuan Jackson Siga untuk menyampaikan perkongsian beliau pada pagi ini, pada petang ini. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih pengurusi majlis. Sebelum itu tes suara dulu, boleh dengar tak? Clear? Clear, Cik? Clear? Okey, Ya, terima kasih. clear. Ya, sekali lagi selamat petang dan salam sejahtera. Puan Moderator, Puan Hamidah binti Ghazali. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan selamat petang, salam sejahtera kepada Datuk Dr. Amin bin Sidin, pengasas CDL, Dr. Sidin Ismail, penyelaras CDL, semua peserta tetamu yang datang sama ada di dalam ataupun di luar lah pada petang ini. Jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberikan ruang dan peluang untuk sama-sama berkongsi sedikitlah tentang apa yang kita buat di sekolah SMK Limandak Penampang Sabah. Dan sebenarnya Puan tidak juga banyak yang kita dapat buat, cuma perkongsian apa yang adalah. Okay, jadi yang sama-sama kita mungkin tengok apa yang boleh dipelajari dari sinilah. Okay. Dan kita telah melaksanakan program digitalisasi pendidikan ini sejak tahun 2022 hujung tahun dan sehingga tahun inilah. Baik, kita sambung yang tadi. Ini adalah pengalaman sekolah, pengenalan. Kita adalah 118 guru dan 18 orang AKP sebenarnya. Dan jumlah pelajar adalah 120 untuk perdana dan 289 peserta tingkatan 6 lah. So kita ada 1,472 murid. Dan SMK Limandak ini adalah sebuah sekolah di luar bandar di tepi daerah Penampang. Dan tagline kita ialah Together Towards Success. So ini kita buat untuk menjadikan semua warga sekolah itu bergerak serentak untuk menuju kecemerlangan. Dan untuk program ini kita bagi SSISS ini, saya akan masuk ke kemudian. Sebenarnya kita punya hala tuju sekolah ialah kita akan menjadikan SMK Limandak itu sebuah sekolah digital pada tahun 2025. Dan program ini telah berjalan pada tahun 2022 hujung. Ini tahun 2023 adalah tahun penuh bagi pelaksanaannya. Dan dia bermula sejak 2020 dan dia berakhir dalam tempoh 4 tahun lah. Dalam lingkup kita ialah 4 tahun. Dan beberapa objektif membangunkan infrastruktur sekolah, membangunkan kemahiran guru dan murid, meningkatkan prestasi sekolah secara keseluruhannya melalui proses digitalisasi iaitu pengurusan kurikulum HEM co-kurikulum dan meningkatkan kemenjadian dan keterampilan murid lah. Ini saya ingat semua sekolah pun sama juga. Cuma bila taras ke-7 KPM itu dikeluarkan, maka kita pun masukkan taras ke-7 KPM lah, iaitu digitalisasi di dalam pengupayaan digital di dalam di sekolah. So untuk mengurus perubahan ini saya telah menggunakan model 8 langkah perubahan oleh John Kotter, dan ini untuk mengendalikan perubahan di sekolah lah. So ada juga modul-modul yang saya telah gunakan. Baik, dari segi carta pelaksanaan pula, ini adalah carta pelaksanaan saja untuk menunjukkan bahawa ini kita telah rancang sejak tahun lepas lah, hujung tahun lepas. Dan sebenarnya kenapa SSI ataupun SSISS ini timbul, kita sebut sebagai SIS saja, dia punya sebutan walaupun 4 perkataan tapi kita sebut SIS saja. Pada tahun 2018 saya telah membangunkan satu modul pembelajaran yang dipanggil Exigram Learning. Exi ini ialah 6 bucu. So Exigram Learning ini ialah 6 bucu learning lah, effective learning strategy. Mengikut pendapat saya lah, itu yang saya bangunkan. Iaitu dari segi yang pertama metacognition, kemudian formative assessment, differentiated learning, student-centered learning tools, active learning. Dan kenapa ini timbul? Di dalam komponen learning tools ini terdapat aspek-aspek digital. Iaitu dalam pembelajaran itu perlu aspek digital. Kemudian selepas itu saya telah memperkembangkan aspek itu ke bidang pengurusan pula. Jadi
daripada latar belakang itu dari sinilah, daripada learning digital, learning tools di bahagian murid itu, aspek murid, saya telah saya telah kembangkan penggunaan digital itu ke aspek pengurusan. Maka akhirnya lah timbul SIS ini ataupun SSISS ini. Itu timbul daripada modul Exigram Learning inilah. Okay, saya telah kembangkan kepada aspek pengurusan. Dan ini adalah teras ketujuh, 7 teras KPM, dan yang ketujuh itulah peningkatan keupayaan pendidikan digital di sekolah. Dan ini bukan secara kebetulan, tapi mungkin kebetulan juga kita telah merancang sebelum ini, dan bila teras ketujuh ini dikeluarkan, maka kita terus masukkanlah untuk sebagai memicu lagi keberkesanan ataupun pelaksanaan program digitalisasi sekolah. Sebenarnya pada tahun 2019 kita telah mendapat pengiktirafan daripada IDIDIK yang tentang penggunaan 100% ERPH, okay, di sekolah daripada 100 lebih orang itu. Dan 2016 pula kita telah menggunakan ERPH 100% secara digital. So semua ini merupakan rentetan-rentetan kepada kenapa kita akhirnya melaksanakan satu yang saya anggap sebagai satu sistem yang komprehensif, okay, iaitu SIS ini. Okey, ini adalah program SIS. Objektifnya adalah meningkatkan prestasi secara keseluruhan program digitalisasi sekolah bagi pengurusan kurikulum aspek HEM dan kokurikulum. Bagaimanapun, saya perlu nyatakan di sini bahawa dalam keadaan sekarang ini, oleh sebab program ini akan berlaku secara sepenuhnya pada tahun 2025, maka sekarang ini kita telah mencapai dalam lebih kurang 45 ataupun 48% lah pelaksanaannya, penghasilannya. Lebih banyak lagi yang boleh dibuatlah. So secara keseluruhan, SIS ini ataupun School Synthesis Integrated Solution System adalah satu aplikasi mudah alih yang dibangunkan untuk sekolah kami lah, sekolah SMK Limbana, iaitu setakat ini terdapat beberapa modul yang kita telah bangunkan. Satu, Presto. Yang kedua, sebagaimana yang disebutkan tadi, yang kedua adalah e-hadir staff. Jadi murid, Innova, Pantau Bistari, dan juga kokurikulum dan HEM. Dan yang Presto ini adalah sebenarnya ada juga saya tunjukkan nanti. Ini adalah penggunaan YouTube dalam pendidikan, khas untuk murid, kami utamakan murid tingkatan 5 lah dulu. Okay. Dan e-hadir untuk staf dan juga murid. Okey, dan kemudian Innova, e-Pantau, dan juga semua aplikasi ini saya akan berikan sedikit huraianlah supaya tuan-tuan dan puan-puan mendapat kejelasanlah dari segi itu. Okey, secara keseluruhannya pada tahun 2025 nanti, ini adalah sekolah SMK Limbana, okey, di pinggir hutan. Pada tahun 2025 nanti, semua perkara yang ada di SMK itu di SMK Limbana itu akan didigitalkan sepenuhnya dalam kerangka SIS ini. Contohnya apabila murid masuk saja daripada pagar itu, yang sebelah ada anak panah kuning di sebelah luar, ini ialah pintu masuk. Jadi murid masuk saja, dia akan scan kehadiran dan terus masuk dalam sistem. Dan database yang kita gunakan ialah D5 lah. Kita gunakan Google Drive di D5. Nanti pada akhir nanti saya akan tunjukkan demo lah sedikit supaya tuan-tuan dan puan sebenarnya senang untuk membuat benda ini dan boleh dibuat di sekolah. Apabila murid masuk saja dalam kawasan sekolah, dia akan scan kehadiran dan terus masuk ke D5 lah. Jadi yang ini ialah untuk e-hadir pelajar, okey. Yang ini. Bagi staf pula, dia akan scan di pejabat di sini dan akan akan masuk dalam D5 lah. Dan begitu juga yang lain dari segi nilam dan sebagainya, pusat sumber, okey, dari segi kantin, koperasi, semua akan diintegrasikan dengan SIS akhirnya pada tahun 2025 nanti. Jadi ini adalah perancangan sekolah. Sebabnya ialah semua staf di sekolah ada peranti.
Okay, murid pun ada peranti walaupun digunakan di rumah, tapi mereka juga boleh berhubung. Begitu juga dengan ibu bapa. Jadi ini adalah hasrat sekolah dan juga merupakan kerangka bagi sislah yang berlaku di sekolah. Maaf Tuan, saya Ya, mencelah sikit boleh tak? boleh, silakan. Sebab tengok dalam gambar macam di belakang tu ada menara internet ke apa tu. Sebab saya nak tanyalah, adakah Okey. memang tak ada masalah pasal internet? Memang laju ke? Yang di belakang itu adalah yang yes tu, tapi tidak digunakan Oh, sudah. mhm. Tapi kita di kawasan sini liputannya okey, tidak ada masalah. Okey, okey, okey. Okey. Ini adalah modul-modul yang ada dalam SIS inilah. Okey, nanti kita akan pergi sedikit demi sedikit. Okey. Yang pertama tentang Presto. Presto ini ialah satu aplikasi untuk murid, okey, yang kita buat khas untuk tingkatan 5 sebenarnya, iaitu kita di sini profil di sini ialah target mereka dalam SPM. Apa target semua subjek di sekolah. Kita ada 23 subjek di sekolah SPM. Jadi apa target-target mereka bagi subjek mereka lah. Kemudian berita-berita semasa ini ibu bapa dapat tengok. Galeri video ini ialah pembelajaran ini. Kemudian galeri video ini ialah yang daripada bahan-bahan di YouTube. Okay, contohnya yang ada di sejarah ini ialah bahan di YouTube dan kita telah memilih bahan yang paling berkualiti. Saya telah bagi tahu guru-guru supaya untuk memilih bahan itu jangan lebih 10 minit lah. Sebab ini dia akan memberi kesan kepada data murid. Jadi pilih yang berkualiti dan singkat. Lebih pendek lagi bagus. So di sini banyak ini daripada bahasa Melayu, ekonomi, semua subjek dan semua yang subjek ini adalah terpilih dan apabila murid sudah melihat dia akan pilih dan semua subjek ataupun video yang dipilih itu akan masuk dalam My Video. Jadi next time bila dia merujuk balik video itu tidak perlu lagi mencari yang banyak-banyak ini, hanya tengok di My Video saja. Okey. Dan tugasan kalau ada berkaitan lah. So ini adalah satu penggunaan YouTube secara maksimal lah. Okay, secara terpilih, terpandu dan kita memandu murid memilih bahan yang betul. Ini yang kita mahu. So, di YouTube terlalu banyak bahan, jadi supaya pencarian mereka lebih cepat dan berkualiti. So ini adalah Presto dan pada masa akan datang kita akan kembangkan sehingga ke tingkatan 1 lah. Sekarang ini masih lagi tingkatan 5 yang menggunakan yang akan mengikuti SPM. So setakat ini penggunaan okey. Semua ini secara terkawal, tuan-tuan dan puan. Terkawal, maksud terkawal ialah murid hanya login menggunakan MOE, email MOE. Dan kita sudah daftar sedia murid lah. Kita sudah daftar sedia murid, bagi tahu apa password. Kemudian bila mereka login pertama, mereka perlu tukar password lah. Okay, dan dia secara terkawal. Okay, so dia menggunakan email MOE. Baik, seterusnya kita pergi kepada pemantauan. Ini adalah pemantauan di sekolah. Ini pemantauan ini tentang kebersihan di kelas. Okay, kemudian yang di tengah-tengah ini pemantauan kantin. Kemudian di sebelah ini ialah pemantauan tandas. Okay, jadi semua ini dipantau oleh guru lah. So ini daripada aspek pengurusan. Sebelum ini kita menggunakan borang biasa juga. Borang biasa dan tiba masalah apabila masa perhimpunan itu kita nak maklumkan apa kan, kita terpaksa calculate borang itu dalam tiga muka surat. Okay, jadi bila kita buat auto macam ni, auto generate, dia akan guru mudahlah untuk membuat laporan. Dan kita pun sentiasa dapat mengenal pasti kalau pemantauan itu tidak dapat memuaskan, kita boleh direct kepada kelas ataupun kantin ataupun tandas pada masa itulah. Jadi amat memudahkan dan yang ini pun untuk masuk di sini pun hanya guru yang dapat masuklah. Okay. Kita tidak benarkan guru yang tidak bertugas untuk kacau ataupun edit balik apa yang telah di-key in oleh guru bertugas.
So itu dia punya kebaikan lah. Pemantauan cepat dan auto calculate lah semua. So ini adalah pemantauan kebersihan. Okay, dan juga tandas, kantin dan kelas-kelas lah. Yang ini pula adalah pemantauan penitia. Ini berguna bagi pentadbir lah. Apa guna bagi pentadbir? Saya sentiasa di dalam handphone saya ini saya boleh nampak lah apa benda yang sudah berlaku. Ada juga wang di sini. Saya boleh nampak siapa yang belum pakai wang. Ini macam ini tinggal tinggal sedikit lah. Okay, jadi yang ini adalah pemantauan biasa di dalam aplikasi ini. Boleh diubah sesuai. Jadi hanya orang yang bertugas saja ataupun ketua penitia, ketua bidang saja yang boleh mengubahlah. Okay, sebenarnya. Jadi setakat ini semua penggunaan baik, cantik, dan saya berpuas hatilah tentang laporan-laporan yang saya dapat dari semasa ke semasa. Baik, ini adalah yang aplikasi murid satu lagi. Ini adalah aplikasi kedua oleh murid. Yang ini dibuat oleh murid sendiri. Okay? Kita telah memberikan bengkel kepada murid untuk membangunkan aplikasi. Jadi sebenarnya kalau membuat aplikasi di sekolah, kita tidak boleh buat satu orang. Mesti ada tim guru dan juga tim murid. Supaya kemahiran itu kita akan sebarluaskan, bukan saja kepada orang yang pembangun, tetapi juga mesti ada tim untuk guru dan juga murid. Jadi aplikasi Innova ini adalah aplikasi untuk murid. Okay? Dan mungkin Anda bertanya, bagaimana murid boleh menggunakan ini? So, murid tidak dibenarkan membawa telefon bimbit ke sekolah. Tapi itu tidak masalah. Sebab nanti itu boleh buat di rumah lah. Contohnya yang ini ialah di dalam ini, dalam menu itu adalah info semasa. Ini adalah info semasa sekolah. Kemudian pembelajaran digital. Kemudian nilam ini ialah nilam punya rekod. Kemudian di belakang nilam ini ialah kita gunakan Loco Studio sebagai dia punya dashboard lah. Okay. Dulu Google Studio, tapi sekarang ubah kepada Loco Studio. Jadi guru PSS akan mendapat Loco Studio sebagai dia punya back-end lah. Okay. Dan semua ini sebenarnya, semua aplikasi yang kita bangunkan ini adalah menggunakan Google Sheet sebagai back-end, iaitu di D5. Dan kita amat percaya di dalam D5. Sebab itu kita simpan semua bahan di situlah. Kemudian tempahan makanan untuk kantin. Okay, tempahan pembelian makanan di koperasi dan senarai tugas harian murid-murid lah supaya mereka tidak lupa. Dan tempahan makanan ini, menunya seperti ini. Okey, ini adalah harga sebenar. Okay, harga sebenar. Jadi murid boleh order lah. Okay, murid order. Dan ini adalah harga item di koperasi, adalah harga yang ada di koperasi. Jadi murid boleh order di rumah dan mereka hanya ambil di sekolah. Di bahagian koperasi dan kantin pula, kita juga telah membangunkan aplikasi kedua. Aplikasi kedua ini ialah aplikasi dalam perspektif operator kantin dan juga operator koperasi. Okay, jadi bayangan kepada aplikasi yang ini, Innova ini kita buat untuk kantin dan koperasi. Jadi mereka kalau ada tempahan mereka boleh nampaklah sebab database-nya sama. Cuma interface saja yang berbeza. Okay, jadi macam mana ni pembayaran? Ini pembayaran, tempahan pembayaran? ya nanti dia klik dia klik check out itu, dia ada dua. Satu dia cash bila dia sampai di kantin baru cash. Satu lagi ialah pakai kad kredit, debit card. Kita ada MOU dengan sebuah bank, kita mendapat bantuan sekolah tanpa tunai. So terminal, ada terminal di kantin dan ada terminal di koperasi untuk mereka punya kad yang ditawarkan oleh bank lah. Itu yang berlaku. Setakat ini saya masih mencari sebenarnya macam mana untuk dia punya API itu, dia punya interface, macam mana dia punya application protokol interface untuk bus dan juga cara lain lah, pembayaran lain, terutama sekali bus yang popular di sini digunakan. So setakat ini kita gunakan cash ataupun debit card. Okay. Boleh Pan?
Ya, boleh. Teruskan. Baik, ini adalah Innova. Jadi inilah aplikasi. Aplikasi seterusnya ialah Murid. Ini e-hadir. Jadi ini yang gambar murid ini ialah gambar murid masuk di pintu. Jadi kita sediakan telefon. Telefon ini murah saja. Yang ini saya beli RM190 saja. Yang penting dia boleh scan, ada kamera. Kemudian ada internet di situlah. Kita telah buat satu app di situ. Dan internet ini boleh sambung dan dia scan pakai dia punya kad itu di kalung. Lepas tu dia akan masuk dalam kehadiran seperti inilah yang di sebelah kiri ni. Okey, sebelah kiri. Jadi inilah kehadiran murid. Dan yang bagusnya ialah dia tidak akan masuk dalam APDM automatik juga. Dia tidak boleh. Dia akan manual juga masuk dalam APDM. Cuma yang baiknya ialah kita tahu siapa yang tidak hadir automatik dalam handphone lah. Artinya kalau 5 orang yang tidak hadir, kita tahu siapa nama itu. Dan paling mudah, paling bagus kalau memudahkan bila guru itu keluar dari sekolah. Contohnya pergi mesyuarat, pergi mana-mana, dia tahu siapa yang tidak hadir di kelas itulah. Jadi dia terus masukkan dalam APDM sebelum jam 9 pagi. Jadi itu yang baiknya di situ. Kemudian bahan ini disimpan di Google Sheet berlima. Okay, dia tidak akan hilanglah. Dan kalau tuan-tuan dan puan nampak handphone ini, yang scanner itu kita sediakan 4 di sekolah supaya dia tidak kuranglah. Kalau pagi-pagi kan berbaris budak tu. Jadi kalau ada 4 dia cepatlah. Okay, cepat. Dan aplikasi scanner itu pun kita buat sendiri. Okay, aplikasi scanner kita buat sendiri menggunakan juga software yang sama dan dia terus hantar pergi delima lah. Ini aplikasi untuk murid. Begitu juga dengan staff. Kita juga ubah suai aplikasi ini untuk digunakan oleh staff. Jadi apa yang berlaku dengan staff ialah mereka tidak ada kad seperti ini. Jadi bahan itu QR code itu saya pump di handphone guru staff masing-masing. Jadi dalam handphone mereka, dalam aplikasi SIS dalam handphone mereka boleh nampak. Tuan, ada soalan ni. Okey, silakan. Dalam e-kehadiran tu ada letak sebab tidak hadir ke? Yang Kalau ini tak tidak ada. hadir ada sebab tak? Dia tidak sebab dia tidak ada sentuhan dengan murid. Maksudnya dia tidak masukkan sebab. Cuma dia hanya kalau iya, macam pelajar tu hadir dia scan je lah kan. ya Maksudnya dia yang scan tak saja. scan tu automatik tak hadir lah kan? Ya betul. Ya. Yang tertinggal di dalam Google Sheet itu dia di database dia di belakang back end dia ada senarai murid tahu dalam kelas masing-masing. Bila dia scan, senarai itu akan hilang, nama itu akan hilang. Dia scan hilang, dia scan hilang. Jadi kalau dia lambatlah. Tapi mana-mana nama yang tertinggal itu tidak hadirlah. Mana-mana nama yang tertinggal itu tidak hadirlah pada masa itu. Lah. Kan? Yang tinggal tu maksudnya Betul, tak hadir lah. betul. Iya, sebab dia tidak scan. Kemudian yang scan pun dia akan nampak lambat ke tidak lambatlah. Itu dia punya benda berlaku. Untuk staff pun sama juga. Cuma QR code itu saya pump di sistem supaya mereka hanya handphone dengan handphone tu bercium sajalah. Okay, di depan pejabat. Ada satu handphone di situ, mereka kiss saja handphone itu dan dapat kehadiran. Untuk staff masih lagi kita manual dalam operasi, masukkan juga setiap hari. Cuma oleh sebab kita punya staff ramai 100 lebih. Cuma hilang satu kerja tuan-tuan dan puan, ini yang menariknya, hilang satu kerja AKP. Setiap pagi sebelumnya dia akan cek siapa yang tidak hadir, siapa tidak hadir. Sekarang ini mana-mana yang tinggal tidak hadir. Jadi dia tidak perlu lagi minta, kita ada pusat tingkatan 6 juga, minta di bangunan di sebelah, minta siapa yang tidak hadir, tidak. Cuma dia tengok dalam sistem, yang tertinggal nama itu tidak hadirlah. So, hilang satu kerja dia. Kerja yang tedious work lah, mau cari setiap nama kan.
Jadi itu kebaikannya untuk staf lah. Sistem dia sama. Ubah suai saja dia punya nama. Okey, ini adalah satu yang menarik. Kita telah mendapat bantuan untuk vertikasi ladak ni. Jadi kita bangunkan satu apps untuk mengurus ladak inilah dari segi penyiraman, suhu, kemudian pendapatan, jualan, berapa timbang, berapa kilogram, berapa kali. Semua kita menggunakan apps. Okey. Jadi amat memudahkanlah pengurusan. Okey, so database itu satu orang saja yang boleh akses, jadi sukar untuk mengubah suai data itulah. Okay, jadi ini adalah perkembangan kepada apps yang ada di sekolah. Okay. Ini adalah impak seterusnya lah, kita telah mendapat beberapa pengiktirafan bagi perkara ini. Okay, ini adalah impak kepada guru. Okay. Kemudian impak kepada sekolah juga, kita telah membuat promosi pembayaran di beberapa tempat, okay, termasuk juga di peringkat kebangsaan. Kemudian kita buat juga Carnival TS25, okay, dan bahan-bahan itu kita pamerkan di situ. Dan di bawah ini adalah tim pakar aplikasi murid dan guru. Okay, ini adalah kita telah membangunkan bahan ini menggunakan bantuan guru dan murid lah. Okay. Ada dia punya tim masing-masing. Okey, ini yang Yang Menteri pun ada juga nampak kita punya SIS, okay, dan Pristo di satu pameran digital kebangsaan lah. Baik, ini adalah yang menariknya ialah ada juga sekolah-sekolah yang berminat untuk mengambil kita kongsikan bahan ini untuk penggunaan masing-masing lah. Okay, sama ada dari segi kehadiran itu, pengurusan, dan juga aplikasi murid. Okay. Biasanya yang Innova itu ialah untuk kantin dan koperasi, itu lebih kepada sekolah menengah lah yang berminat. Okey, ini adalah Carnival yang tadi itu kita juga buat Carnival TS25 untuk promosi bahan-bahan, dan juga di peringkat kebangsaan kita telah menggunakan mengembangkan lagi konsep digital lah. Jadi bukan itu sebenarnya kita punya program sehingga tahun 2025 itu bukan saja dari segi SIS, tapi semua aspek digital di sekolah, termasuklah dari segi virtual ini, kemudian dari segi teknologi lain lah. Contohnya ini adalah Techlimpik baru-baru ini, okay, dan juga program-program lain yang berkaitan. Okay, kita juga buat program antarabangsa dengan Sweden. Kita kembangkan juga aspek digital. Ini untuk kemenjadian murid lah. Okay, bukan saja dalam aspek pengurusan, tapi aspek digital itu juga kita kembangkan kepada semua sebagaimana yang matlamat awalnya, iaitu pengurusan, kurikulum, HEM dan sebagainya lah, semua aspek di sekolah supaya pembudayaan itu dapat dirasai ataupun diimplementasikan untuk semua. Okey, mungkin cabarannya Yang dalam gambar tadi belah kanan, yang sebelah kanan tu pelajar ke cikgu? yang ni. Itu Yang kanan ini ya ni. ini murid. Murid Dia punya MC. MC ya. Form Juruacara. 5 lah, Form 5. Ya. Ini Form 6 ni. Form 6. Ya, Form 6. Okey. Okey. Baik, tentang cabaran. Mustahil juga tidak cabaran, memang ada cabaran juga. Terutama capaian internet. Di sekolah itu sebenarnya capaian internet bagus. Tapi masalah capaian internet itu ialah di rumah murid. So, mereka tidak boleh bawa handphone pergi sekolah, di rumah mereka ada handphone. Jadi di situ ada masalah capaian. Okay, jadi itu yang berlaku lah. Artinya bukan juga semua pelajar yang dapat akses bahan itu. Okay, disebabkan oleh masalah capaian. Ada capaian pun masalah data. Data ni kan dia perlu reload semua. Jadi itu pun masalah juga. Jadi kalau tidak data, habislah. Okay, dan masalah peranti sebenarnya tidak berapa terasa banding dengan data ini. Sebab sekarang ni saya ingat semua pelajar ada dia punya peranti di rumah lah. Okay, kalau tidak ada pun ibu bapa ada. So itu tidak masalah sangat. Cuma yang dua di atas ini yang ada masalah sedikit. Okay, jadi untuk masalah data ini bagi tingkatan 6 kita ada program untuk
pemberian data di sekolah. Tapi yang lain belum ada lagi lah, belum ada program pemberian data untuk sekolah. Internet ini kita sedikit yang dapat kita buat untuk mengatasi masalah capaian internet. Cuma kami cadangkan mereka untuk pergi ke satu tempat yang ada internet lah bila perlu sangat menggunakan Innova ataupun Presto. Sebab hanya Innova dan Presto itu yang memerlukan murid ada capaian internet. Jadi itu saja tentang SIS. Kalau boleh saya buat sedikit demo. Sebelum itu ada soalan tuan-tuan dan puan? Penonton yang lain, peserta yang lain, kalau ada soalan, saya ni sebenarnya tak sabar dah nak tengok demo. Kalau bab-bab digital Semua ni memang saya memang minat ya. sangat lah. Minat sangat-sangat. Ini adalah sebenarnya di dalam yang saya gunakan ialah AppSheet. AppSheet. AppSheet ini ada di dalam Google Drive. Google Drive. Dan semua orang boleh gunakanlah dalam bentuk extension, dalam extension. Ini adalah SIS, sistem SIS ataupun School Synthesis Integrated Solution System. Dia punya interface ini. Jadi semua guru, staff sudah diinstal dengan inilah. Dia punya interface dan dia perlu login. Ada yang tidak dapat. Baik, ini adalah dia punya versi web. Kalau pengurusan kita tengok, bahan pengurusan. Jadi semua buku kita letak di sinilah. Buku pengurusan, jadi tidak perlu print lagi. Kemudian lagi, ini adalah benda-benda yang ada di dalam sistem. Tempahan, saya tidak tunjukkan semua. Sebab ada yang ini ialah production apps. Jadi ada bahan di dalam tu, memang bahan tu bahan sebenarnya. Cuma saya ingin tunjukkan sedikit tentang tempahan bilik. Tempahan bilik ini yang berlaku. Kita memang tempahan itu untuk beberapa bilik lah. Dewan dan 2 bilik mesyuarat, kemudian beberapa tempat lagi. So ini semua sekarang ni bergantung kepada tempahan ini. Kita tengok dari segi mungkin pemantauan tandas tadi itu. Ini adalah pemantauan tandas. Dan di sebelah kanan ini ialah dia punya markah secara keseluruhan lah. Jadi markah ini kita sudah kategorikan sama ada memuaskan, tidak memuaskan. Kalau kita tambah head, begini saja dia punya bentuk. Jadi markah ini boleh ditambah begitulah. Keadaan lantai, tambah markah. Ini semua default preset di dalam AppSheet. Kalau kita tengok di YouTube memang banyak sekolah yang menggunakan AppSheet. So ini saya salah satu daripada itulah sekolah kami. Salah satu daripada sekolah yang menggunakan AppSheet. Dan kamera lah. So ini adalah benda-benda yang kita boleh buat di dalam pemantauan. Pemantauan kantin pula. Bagi pemantauan kantin pula, inilah pemantauan kantin lah. Markah.
Bagi kebersihan, ini kita ada sidang pagi, sidang petang. Jadi kita bagikan. Okey. Jadi mudahlah untuk membuat pemantauan. Dari segi pentadbir pun mudah untuk membuat pemantauan secara keseluruhan. Kalau boleh saya dapat satu lagi. Ini adalah Innova, mmm, aplikasi murid tadi itu. Ini dibangunkan oleh murid sendiri ya. Kita bantu juga sedikit, tapi secara keseluruhannya dibangunkan oleh murid lah. Oke, contohnya pembelajaran Kendiri ini semua subjek ada. Subjek, contohnya menulis. Ini dari YouTube lah bahan-bahan ini. Oke, kemudian tempahan makanan, ini tempahan makanan. Oke, dia tengok menu dulu, tengok mie goreng RM2, oke, sebagainya. Oke, lepas itu baru dia tempahlah tempahan. Bila katakan hari ini masa ambil pagi kelas 1 jam, nama pelanggan Mary contohnya. Oke, lepas itu save. Oke, sama ada dia tekan tambahlah add bahan di sini. Kemudian tengok mie goreng harga sini RM2. Kita beli satu. Kita beli satu jumlahnya RM2. Kita mau dua lah. Oke, jumlahnya RM4. Oke, save. Kita sudah ada mie goreng. Tambah lagi mesti ada minuman. Tambah minuman. Minuman air. Oke, RM1. Beli dua juga lah. Satu untuk kawan. Oke, save. Oke. Dia tunai ke kad. Oke, kad. Contohnya kad. Kalau kita klik ini, save. Dia akan hantar ke aplikasi vendor kantin. Oke, jadi saya tidak akan klik, nanti orang nampak. Jadi saya tidak klik di sini lah. Kalau tidak mau, padam saja. Oke. Ini adalah aplikasi order kantin lah. Sama juga untuk kantin, koperasi. Oke, sama juga koperasi. Sebelum beli itu tengok apa dulu mau dibeli. Oke, ini adalah bahan-bahan yang ada di koperasi. Oke, baru pembelian itu sama, sistemnya macam tadi. Oke, dia add plus add saja. Dia punya samalah. Oke. Jadi rekod pembelian tadi itu ada di sinilah. Oke, rekod pembelian itu akan nampak di sini. Kalau operator di kantin nampak order ini, dia terima saja, dia akan nampak di sinilah juga diterima. Oke. Baik, ini adalah Innova, aplikasi murid. Oke. Oke, kalau kita tengok sebelah sini, kita tengok profile. Ini ada profile murid. Oke, tengok apa dia punya target. Jadi ini adalah target-target murid lah. Oke. Yang ini adalah target admin. Setiap orang akan nampak dia punya bahan sendiri saja. Jadi dia tidak akan nampak bahan orang lah. So saya hanya nampak admin saja untuk ini. Oke. Lepas itu dia logout lah. Baik, saya tunjukkan dulu di mana boleh dapat.
Oke, kalau tuan-tuan dan puan masuk di Google Drive D5, bahan itu ada di sini. Saya tunjukkan sedikit. Sebenarnya bahan tutorial ini tuan-tuan dan puan banyak di YouTube, so tidak ada masalah. Oke. Pergi ke extension di sini, extension sini, dan AppSheet di sini. Inilah AppSheet yang kita gunakan. Kalau belum ada, pergi ke add-on dan masukkanlah cari di sini. Cari di sini, lepas itu install, kita akan dapat inilah. Oke. Contohnya kita akan bagi contohnya si DL sini nama, kemudian ini kehadiran lah alamat. Oke, contohnya macam ni. Dan bila tuan-tuan ini untuk manajemen di database, sebab sebenarnya Google Sheet hanya bagi kita 5 juta saja data. So kalau 2 saja kolom ini digunakan, yang ini padam sampai habis supaya dia tidak saya data lah itu data. Okay, banyak bahan data digunakan untuk ini. So kita pergi ke extension, create apps. Bila sudah siap macam ni, dua bahan macam ni, pergi extension, AppSheet, create app. Okay, dia akan create. Okay, tengok dia sedang create. Tuan-tuan dan puan tidak payah buat apa-apa. Dia create begitu saja. Lepas itu siap. Jadi sangat mudah. Cuma kita setting itu sajalah dia punya details itu. Nama sekolah macam biasa saja. Siapa yang biasa dengan online punya editor, dia akan biasalah ini. Ya, tengok sudah siap. Tinggal kita mau letak password. Nah, tengok CDL. Nama, alamat, SMK Limpanak. Save. Oke, sudah. SMK Limpanak sudah masuk. Oke, nanti kita tengok di dalam tadi itu sudah masuk. Tambah lagi. Katakan John. SMK Limpanak. Oke. Nanti tuan-tuan dan puan-puan perhatikan ada dalam satu semi bulatan sini itu ada satu tanda merah satu. Oke, tengok ada satu nih. Maksudnya bila dia sedang upload, benda itu ada. Bila sudah upload, benda itu akan hilang. Artinya satu data diupload lah. Kalau 2-3 data diupload, dia akan cakap 2-3 data. Dan kebaikan dengan AppSheet ini, saya perhatikan dengan e-hadir kami, bila tidak internet, dia tetap simpan di handphone itu data. Bila ada handphone nanti, bila ada internet nanti, dia akan berebut naik ke atas lah, naik ke atas. Oke, jadi itu yang kebaikan yang ada AppSheet ini. Jadi kita boleh nampak di sini. Sebenarnya mudah. Kalau kita mau edit sajalah, interface saja. Yang lain tu semua senang lah. Oke. Dan di dalam yang ingat ini. Saya punya pemandangan ini terlindung oleh interface. Oke, dia punya database tadi itu sudah masuk di sini. Jadi bila sampai di Google Sheet macam ini, terpulang kepada kita bagaimana mau analisis manual ataupun kita tarik semula ini ke local studio. Kita tarik ke local studio, di sana kita mainlah berapa jumlah dan sebagainya, ada raja, ada carta lagi, terpulang kepada kita. Tapi bahan-bahan kami ini untuk admin, analisis admin kita tarik menggunakan local studio supaya nampak lagi cantik dan kita boleh membuat keputusan lah. Oke. Dia tuan-tuan puan-puan, saya ingat itu saja.
Kenapa kita gunakan bahan ini? Sebenarnya bagi saya ialah dia membantu saya untuk membuat keputusan dengan cepat. Okey, bahan-bahan itu bila kita tarik ke Local Studio, kita dapat keputusan big data tentang apa yang berlaku di sekolah. Dan dia sangat membantu untuk kita pentadbir untuk membuat keputusan. Apa saja program yang akan dilakukan, kita tengok data. Apa tindakan seterusnya, kita tengok data. Jadi semua ini akan membantu kita untuk membuat keputusan. Sebenarnya itu bagi saya itu adalah penting tentang aplikasi-aplikasi inilah. Bukan saja rekod, pemantauan, pelaporan, tapi yang paling penting ialah membantu kita untuk membuat keputusan, berdasarkan kepada data. Jadi saya ingat itu saja perkongsian dari saya tentang SIS ataupun School Synthesis Integrated Solution System yang dibangunkan dengan menggunakan back-end delima, iaitu Google Sheet, dengan aplikasi AppSheet. Saya berharap tuan-tuan dan puan dapat sedikit sebanyak tentang perkongsian ini untuk sama-sama kita membangunkan sekolah untuk menyokong teras ke-7 KPM. Jadi sekian, terima kasih. Saya kembalikan semula kepada Puan Hamidah. Silakan. Terima kasih. Tan, boleh nak tanya tak? Boleh. Nak tanya, boleh tak tunjuk yang contoh macam putusan peperiksaan, contoh PPT ke, percubaan ke, nak tengok data dia. Macam mana yang ni? Boleh akses dengan mudah tu macam mana? Ada tak? Yang itu kita Tak tidak masuk. letak di dalam SIS. Belum lagi Itu kita lah. letak bukan dalam SIS. Itu kita ada satu lagi aplikasi yang SIS ini untuk pengurusan. Tapi bila dia berkaitan dengan laporan dan sebagainya, kita menggunakan satu lagi yang dipanggil STOM, iaitu One Stop Management System. Itu kita menggunakan Google Drive sepenuhnya lah. Okey. Okay, sekarang ini satu perkara yang ini penting untuk guru yang muda, kita pun penting juga. Kita nak simpan bahan-bahan dokumen, sijil dan sebagainya aktiviti kita. Saya panggil ini sebagai apa ini? Ini sudah buat sebenarnya. Okay. Teacher B. Teacher B ini ialah kita membuat satu aplikasi. Ini guru-guru dan boleh buat aplikasi untuk dengan diri sendiri. Kita menyimpan rekod perkhidmatan kita. Okay, jadi ini ialah Teacher B ini ialah kita punya sumbangan. Okey, sumbangan. Okey. Teacher B. Kita akan menyimpan kita punya rekod perkhidmatan. Okey, contohnya kita buat di sini ialah tarik. Kemudian aktiviti. Aktiviti kita, apa aktiviti yang kita buat? Kemudian peringkat. Okey, peringkat. Daerah kah ataupun kemudian kita simpan sini sijil kah, surat kah ataupun apa saja. Okey. Jadi kita buat macam ni. Okey, jadi yang di hujung ini boleh tutuplah, okey, supaya menyelamatkan data. Sampai sini delete. Jadi kita ada tarik, aktiviti, peringkat, kemudian file ataupun gambar. Okey, file ataupun gambar. Kita letak satu lagi lah. Kalau dah perlu, okey, kita perlu letak satu gambar. Okey, dah boleh cantikkan lah. Okey, boleh cantikkan juga kalau mau supaya nampak elok. Okey. Dan ini untuk menyimpan rekod perkhidmatan kita. So, bila 10 tahun dari sekarang ini, kita tidak tahu apa aktiviti yang kita telah buat. Okay? Jadi kita bagus kalau ada aktiviti seperti ini. Dan nanti untuk naik pangkat, kita perlu profile ini. Nanti untuk naik pangkat ke peringkat yang lebih tinggi, kita perlu profile. Dan kadang-kadang bila kita mencari bahan untuk naik pangkat itu, kita mencari bahan itu susah. So, kalau kita simpan di sini, dia lebih mudah. Dan kita simpan di dalam apps.
dalam apps yang kita buat ini. Okey, bila sudah jadi macam ini, kita pergi ke extension. Okey, sudah puas hati, tarik activity, peringkat, file, gambar, extension, pergi apps, app sheet, kita create app. Okey, tunggu saja dia create. Okey, sekarang dia create. Okey. Sekarang ini sudah siaplah. Okey, sudah siap. Jadi kalau kita tambah kita tambah bahan itu, contohnya kita tes dulu. Okey, tarik. Okey, tarik nanti kita ubah. Sekarang ini belum ada tarik. Kemudian apa activity, peringkat, file. File ini dia minta file lah. Okey, kita perlu upload file dan sebagainya. Okey, kemudian gambarlah. Okey. Jadi semua bahan ini ataupun ruang-ruang input ini perlu letak dia punya ciri-ciri supaya dia boleh, kalau tarik akan keluar tariklah. Kemudian activity dalam bentuk teks, peringkat kita ada pilihan, kemudian file kita perlu upload bahan, dan gambar itu kita perlu snap gambar ataupun macam mana. Okey. So ini kita biarkan begitu. Sekarang kita pergi edit. Okey, bahan-bahan itu kita perlu edit. So kita perlu edit di sini. Kita pergi app sheet. App sheet. Cek dulu di mana dia itu. Teacher B. Ini Teacher B yang ini. Okey. Kita klik dia. Okey, tuan-tuan dan puan, di hujung ini dalam bahan ini adalah interface-nya lah. Okey. Ini adalah data. Kalau kita tengok data, ini adalah data yang kita buat daripada Google Sheet tadi. Ini adalah paparan yang kita nampak di sinilah. Okey. Kemudian ini coding perlu. Ini pun ada segi automation pun ada juga. Kemudian ada chat, ini tidak perlu risaukan. Kemudian yang lain security ini tidak perlu setting lah. Untuk kita sekarang ini kita set di bahagian data saja. Okey, di bahagian tarik ini, tarik tadi bila kita pergi kepada tarik tadi tu, letakkan sini dulu. Kita tarik sepatutnya akan timbul tarik. Okey. Jadi kita letak date di sini. Macam mana date? Cari dulu date. Ini. Okey. Tengok, bila kita ambil date di sini, type date, dia akan timbul beginilah. So bila kita masukkan tarik, dia akan timbul begitu. Okey. Jadi simple sebenarnya. Untuk teks kita kena type di sini, tidak perlu ubah, teks saja. Peringkat ini, peringkat kita kena masuk beberapa peringkat. Okey, penyertaan kita, aktiviti yang kita sertai itu terdapat beberapa peringkat. Jadi kita klik pensel ini. Okey. Bagi kepada enam. Enam ini adalah bila dia punya senarai. Kita tambah ini. Okey, 1, 2, 3. Contohnya peringkat sekolah. Type di sini. Peringkat daerah penyertaan kita itu. Satu lagi peringkat negeri. Tambah lagi peringkat kebangsaan. Kemudian yang terakhir adalah antarabangsa. Okey. Antarabangsa. Okey, bila sudah siap, okey, yang lain itu biar saja. Dan klik dan. Baik, tengok kalau kita pilih peringkat sekolah ataupun peringkat antarabangsa, kita akan pilihlah. Okey. Kemudian file,
kita kena klik ini, dapat file lah. So, untuk file ini, dia boleh pilih macam itu pun boleh. Kalau kita kena upload pun boleh. Tengok cari upload. Okey, upload. Oh, tidak, file saja. Okey, yang itu di Google Form boleh upload tu. So, kita kena cari file. Mana file tadi? Pilih URL tak boleh? URL? Ya, kalau nak ni file ambil dari Tidak. tak boleh. Boleh juga. Tapi biasanya kita ambil file dari lokal lah, dari lokal. Kalau URL itu kita kena bagi alamat internet lah, file. Okay, dia akan file. Ini ambil, kalau file begini dia ambil dari lokal lah. Kalau gambar, kita klik image. Klik image, mana image? Ini image. Jadi kalau image ini dia akan ambil otomatik, dia akan ambil gambar lah, ambil gambar handphone. Okay, sebab ini apps untuk handphone. Jadi save, kalau save lah. So selepas sudah set semua ni, kita kena save. Kita kena save. Okay. Okay, kalau ada begini ada masalah lah, ada warning. Okay, tidak apa. Itu nanti kita buat. So bila sudah siap, kita tes dulu. Okay, tarik hilang. Macam mana kita tarik hilang? Okay. Ini paparan. AppSheet ini boleh nampak di. Okay, tarik ada. Boleh nampak menggunakan handphone ataupun menggunakan paparan web browser. Jadi sekarang ini adalah dalam bentuk web browser lah. So, nampak tidak berapa cantik. Dia akan nampak cantik dalam dalam handphone lah. Okay. So itu yang berlaku. Jadi sudah siap. Jadi apps kita sudah siap. Boleh pakai sudah. Okay. Baik. Sekarang ini sudah siap. Simple macam tu sudah siap. Okay, sekarang ini the best include this ID. Okay, tidak apa. Dia cakap perlu tambah ID. So, kita tambah ID. Sini kita tambah ID ya. Dia cakap bagus kalau kita tambah ID. Okay, tidak apa. Kita tambah satu lagi kolom di sini. Teacher ataupun kita saja UID. UID ini ialah unique ID. Jadi setiap data itu ada dia punya ID sendirilah. Okay, tidak apa. Kita pergi kepada sini lagi. Sini. Okay. Baik. Bila setiap kali kita buat perubahan di dalam data, okay, kita kena generate balik. Okay. Kita kena generate. Ini generate balik. Sekarang ni belum ada ID yang kita type tadi tu. Belum ada UID. Jadi kita kena generate. Okay, generate, regenerate. Untuk tarik balik data tadi. Okay, nampak ada sudah. So ini ialah kita letak sebagai ID pun bolehlah. Okay, ID. So di sini ada ID sudah. Okay. Tapi yang ini biasanya ID ini kita tidak mau orang nampak ID. Okay. Jadi kita kita sembunyikan dia. So, pergi sini. Show, sembunyikan. Okay, sembunyikan. Pergi false. Ada sedikit saja coding lah. Dia punya coding begitu saja. Okay, jadi kita akan sembunyikan. Oke, tapi di sini dia mau pula, so kita
Boleh juga. Begitu. Okey. Jadi dia punya setting ini, tuan-tuan dan perlu ada kursus sedikit lah untuk setting semua ini. Okey, dalam kursus begini dia tidak ada sedikit, ada benda yang tidak dapat buat. Tapi kita bagi tengok yang asas saja. Bila sudah siap, katakan ini sudah siap, okey, kita pergi ke deploy ini, deploy. Sekarang ini kita punya apps ini dalam bentuk dalam bentuk raw, masih dalam bentuk app sheet. Okey. Jadi sekarang kita bina APK. Okey. APK untuk supaya masuk dalam Android handphone. Jadi apa yang kita buat ialah kita pergi kepada deploy. Okey, sebelum kita dapat deploy, kita kena cek dulu. Okey, move to deploy state. Okey. Lepas tu sebelum ni kita balik semula. Balik semula. Ada beberapa warning di sini. Kita tengok ada beberapa warning. Warning yang kuning itu boleh diabaikanlah. Okey. Yang kuning ini boleh diabaikan. Tapi kalau dah merah, itu benda tu perlu diselesaikan baru boleh tindak langkah seterusnya. Okey. So kita cuba deploy. Okey, bila sudah deploy, klik yang ini, branded apps, klik ini, brand this app, klik yang ini. Okey, for Android, untuk telefon Android, klik ini. Okey, kemudian create a branded version of this apps Android. Kalau iOS, iPhone dan sebagainya, dia perlu sertifikat daripada iOS lah. Dia perlu di situ. Kalau Android, kita klik yang ini. Okey. Nanti tu APK itu, Android Programming Kit itu, APK, dia hantar di email. Jadi kita ambil itu dalam bentuk file teacherb.apk. Itu yang kita bagi kepada, kita install di handphone kita macam biasalah. Okay, dalam 10 minit, 5 minit, dia akan sampai di email. Okay. Jadi dia akan sampailah. Tuan, ni ada soalan ni. Okey. Adakah selamat jika kita guna Delima untuk simpan data-data seperti maklumat-maklumat penting? Setakat ni tiada masalah. Sebab itu kementerian. Di bawah ada 5 kementerian. So ada, kalau tuan-tuan tengok, ada aplikasi yang menggunakan orang ketiga. Orang ketiga maksudnya sistem kehadiran itu dia hantar ke server orang, okey, bukan server kerajaan lah. Dan itu bagi saya yang ini lebih selamat. Sebab selagi server itu kerajaan punya, kita boleh menggunakan pakai. Lagipun ini pengurusan saja kan? Ya, pengurusan. Pengurusan. Tidak ada yang sensitif lah. Ya. Cuma yang ada mungkin email murid. Tapi itu pun di Delima pun ada juga email murid. Saya kena, kalau nak ni memang saya kena mengadap dululah. Buat pelan-pelan, ikut step yang Tuan ajar tu. Kan, tengok sekali, 2-3 kali lah. Ulang-ulang YouTube tu kan. Di YouTube banyak. Tak, yang Tuan tunjuk hari ni pun kita akan boleh tengok dalam YouTube nanti kan. Jadi kita boleh tengok buat step by step. Tengok dekat YouTube melalui phone, kemudian kita buat dekat laptop lah. Jadi rasanya cepat. Selalunya kita tengok ulang-ulang tu kan, sambil buat, sambil tengok, sambil buat, selalunya akhirnya kita akan dapatlah bina apa yang Tuan ajar hari ni kan.
Ya, buat simple-simple dulu lah. Contohnya yang ini, yang sumbangan kita ataupun aktiviti penglibatan kita dalam pendidikan, ya record di Ya. sini, baru boleh. Buat untuk diri sendiri dulu kan? Ya, betul. Ya, betul. Ya. Okey, okey. So, ada lagi soalan? Selamat petang Tuan. Selamat petang. Ya, kalau contohnya, kalau ID pelajar tu, kalau kita gunakan bagi dorang kita register guna ID Delima, siap pun lagi okey je kali kan? ID Delima lah yang kami gunakan. Dan setakat ni kita telah register 1,000 lebih, dia tidak masalah, dia masih terima. Tapi kena 20-20 masuklah. Kalau kita register di AppSheet itu, dalam sistem kita kena masukkan 20-20-20. Dia tidak boleh prop satu kali. Begitu. Oh begitu, panjang juga lah kerjanya tu kan. Ya. Tapi 1,000 lebih dia boleh terima. Tapi itulah 20-20-20 begitu. Yalah, masuk sikit-sikit lah kan? Masuk sikit-sikit. Hmm. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak isi link kehadiran dan sijil dah ada lah dalam chat. Jadi boleh isi link sijil. Dah ada dekat chat. Kita pun dah nak sampai penghujung dah. Kalau ada apa pun nak tanya lagi, silakan. So kita akan ada sesi bergambar sekejap lagi. Ataupun nak isi link sijil. Pastikan address email dalam link CJ tu pastikan betul ya. Sebab siap saja isi selalunya lah. Saya selalu isi, siap isi, tekan hantar dah sampai dah. Okay. Sebab link CJ ni disediakan oleh apa? Cik Murni, Cik Azwani. Kan. Jadi tak perlu nak tunggu lama-lama. Sebab kita hari ni dalam talian ada 40 orang, jadi sekejap aja boleh link CJ tu di jana Okay, terus akan dapat nanti. Pastikan address email kena betul. Silap satu je takkan sampai lah. CJ tu tak sampai. Bila dapat CJ, bolehlah terus isi dalam SPL, dah hujung-hujung dah ni kan. Masih boleh isi. Okay, ada lagi tak nak tanya? Saya tengok dekat chat ni dah tak ada dah soalan. Ada link CJ. Soalan tadi yang dalam delima tu dah tuan dah jawab. Kalau tak ada apa-apa, kita minta buka kamera sebab kita nak bergambar sekejap. Mohon tuan-tuan dan puan-puan, para peserta buka kamera supaya Cik Hazwani dapat ambil gambar ya. Tuan Jackson, tolong buka kamera. Sementara tu, okey tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekalian, pihak menganjur mengucapkan terima kasih atas sokongan pada tuan-tuan dan puan-puan yang turut hadir dalam program CDL ini, siri yang ke-23. Kami mohon ampun dan maaf jika ada sebarang gangguan, terkasar bahasa sepanjang tempoh saya mengendalikan program ini. Dan saya sudahi perkongsian kita pada petang ini dengan serangkap pantun. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, pemandangan indah teramat sangat. Bersama kita memohon hajat, semoga sentiasa dalam rahmat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi dalam siri CDL yang ke-24. Terbaik. Setiap hari Rabu lah. Kalau tak ada pembentang, tak ada pembentang, kita akan skip lah minggu berkenaan. Tapi kita akan teruskan siri 24 yang seterusnya lah. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Thank you.